Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين. Sahaja kami belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada kebaikan kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha tinggi lagi maha suci. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang bahagia pengurusi, timbalan pengurusi, Imam Bilal Haji Tuan Kuasa dan sekalian hadirin dan hadirat, mudah-mudahan semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini, dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada surah At-Tin. Surah At-Tin surah At-Tin ni kita dah habis surah Tin, kita masuk pada surah iaitu surah Asy-Syarh ataupun yang bermaksud surah yang lapang, yang melegakan. Surah yang nombor 94. Ada 8 ayat. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala yanfa'una fi ulamihi ulamana fid darain radhiyallahu anna wa radhiyallahu ankum. Masih lagi juzuk yang 30, maka surah Insyirah ataupun surah Al-Syarh ataupun yang bermaksud lapang, yang melegakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan yang mengenai surah Asy-Syarh. Saya mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Insyirah artinya lapang, yang melapangkan, iaitu surah yang ke-94, mengandungi 8 ayat. Dari jenis Makkiyah, diturunkan selepas turunnya surah Ad-Duha. Maka tertib daripada ayat-ayat Quran, maka tertib daripada surah Al-Quran itu selepas surah Ad-Duha, surah Alam Nashrah ataupun surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarh. Maka surah ni diturunkan di Makkiyah. Maka surah Makkiyah, surah-surah yang turunkan di Mekah. Maka surah-surah yang turunkan di Mekah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan melegakan perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ada 2 fasa. Fasa yang duduk di Mekah, fasa tentangan hebat pada orang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kita pada zaman sekarang ni kita percaya pada nabi. Yang duduk kat surau ni insya-Allah semuanya percaya pada nabi. Yang mendengar percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai yang saya jumpa orang yang Islam tetapi tak percaya pada hadis-hadis Nabi. Ada juga yang tak percaya pada Islam. Ada yang langsung tak percaya pada Islam masih dia lahir sampai sekarang ni. Maka kita semua beruntung. Beruntung sebab kita lahir sebagai orang Islam dan belajar berkaitan dengan Islam, memahami berkaitan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba cinta dan menyayangi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab kita yakin, kita percaya
yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh membawa rahmat dan keberkatan bila kita selawat pada dia masa kita hidup. Dan kita yakin dan kita percaya bila kita belajar berkaitan dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kepada ketenangan, membawa kepada kesenangan di dunia dan alam akhirat. Dan kita percaya pada alam kubur, kalau kita banyak menyintai Nabi, ikut cara Nabi, kita akan banyak keselamatan selepas alam kematian, itu alam kubur. Selepas itu alam akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat-sangat penting waktu kita hidup pelajari ikut cara kaedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab membawa kepentingan di dunia dan alam akhirat. Belajar tentang Nabi, ikut cara Nabi, timbulkan cinta pada Nabi, semua itu membawa kepentingan bagi diri kita. Itu keselamatan, kebahagiaan bagi diri kita di dunia dan alam akhirat. Ikhlas maksudnya apa? Kalau kita kata ada kepentingan, ya ada kepentingan. Percaya pada Nabi, ingat pada Nabi, fikir pada Nabi, timbulkan cinta pada Nabi, semua tu ada kepentingan sebab benda tu yang dinasihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa persediaan kita pada perjalanan alam akhirat selepas kematian? Pertanyaan yang saya bagi tahu ni sudah ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi. Waktu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang balik waktu khutbah Jumaat, iaitu berkaitan dengan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar berkaitan dengan agama, iaitu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab. Maka yang tanya itu malaikat Jibril alaihissalam. Maka Nabi ulang balik masa khutbah Jumaat supaya semua orang dengar. Maka bila semua orang dengar, ada seorang sahabat bangun, ya Rasulullah, matas sa'ah, bila nak kiamat ni? Ataupun bila nak datang kemusnahan, kiamat, kematian dan sebagainya, kesusahan dalam kehidupan dan sebagainya, tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Maka Rasulullah kata, apa persediaan kamu terhadap benda tu? Maka kita zaman sekarang ini persediaan dengan tanda-tanda tanda-tanda kiamat kecil yang nak dihabiskan. Sekarang ni kita masih lagi pada fasa tanda-tanda kiamat kecil yang nak dihabiskan, iaitu dalam qada dan qadar Allah nak dihabiskan. Dihabiskan dengan siapa? Dihabiskan oleh bila muncul Imam Mahdi. Muncul Imam Mahdi, tanda kecil semua habis. Selepas Imam Mahdi siapa? Tanda besar nak datang. Siapa? Dajjal, tanda besar. Dajjal bukan tanda kecil. Sekarang ni nak menghabiskan, maknanya akan muncul cerita macam ni, akan muncul cerita macam ni. Maka dalam masa 2 minggu lepas, tak silap saya, Masjid Al-Aqsa dah dibakar, tinggal nak digunturkannya. Masa Ramadan, orang-orang semayang di Masjid Al-Aqsa sudah diikat, dibom, diikat, siapa yang lawan kena tembak dan sebagainya. Maka diikat. Orang yang semayang di Masjid Al-Haram diikat, dibaringkan. Lepas tu 2 minggu lepas, tak masuk cerita ni kat CNN, tak keluar. Bila CNN tak keluar, TV3 semua takkan keluar lah, sebab negara kita ikut pemerintahan British, ikut CNN punya berita. Berita CNN keluar, baru kita keluar. Cerita tak CNN keluar, kita tak keluar. Maka Masjid Al-Aqsa sudah dibakar, tinggal masa untuk digunturkan saja. Maka macam mana saya tahu? Sebab walaupun Masjid Al-Aqsa orang luar datang, maka dia orang buat video, buat TikTok dan sebagainya, maka dia orang kata masjid ni dibakar, masjid ni dibakar. Memang Masjid Al-Aqsa tengah dibakar. Sebab apa? Memang dia nak ratakan. Dia nak ratakan, dan Templar Sulaiman, iaitu percayaan orang Yahudi, iaitu nak hidupkan balik bangunan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka benar Templar Nabi Sulaiman dah siap, tinggal nak gunturkan Masjid Al-Aqsa. Bila Templar Sulaiman dah siap? Waktu PKP. Waktu orang tengah sibuk PKP, dia dah siap dah. Apa yang percayaan pada orang Yahudi, menunjukkan benda ni semua kita dengar, ya kita dengar, tetapi nak menunjukkan tanda-tanda kemusnahan dunia makin hari makin hampir. Dan Malaysia ni nak berhadapan dengan ekonomi yang luar biasa, harga yang akan melambung, harga yang tak masuk akal. Beza pada 2 tahun lepas sebelum PKP, nasi boleh beli, nasi ayam boleh beli RM5 lagi, paling tinggi RM6. Sekarang ni RM6.5, RM7.5, RM8. Lepas tu air, kita tanya berapa air? RM3. Beli nasi harga RM7.5,
ataupun RM8, beli nasi RM11 ataupun RM10.50. Itu baru sekali makan. Normalnya kita makan 3 kali sehari. Dalam satu hari dah nak sampai RM50. Makan saja. Belum lagi pergi ke pasar beli dan sebagainya. Kalau beli pasar dulu RM600 beli untuk satu keluarga, 8 keluarga, 8 anak, anak ada 6 orang dan sebagainya. Sekarang ni tak. Dia tak mencecah macam tu dah. Dia lebih tinggi lagi. Maka Malaysia ni kita mengharap berdoa supaya keadaan kita ni, walaupun dunia ni masalah banyak, Malaysia ni biarlah kita berhadapan dengan fitnah-fitnah akhir zaman tu dalam keadaan yang kita boleh sambut, kita boleh berhadapan. Dan kita boleh berhadapan. Malaysia berhadapan dengan ekonomi yang luar biasa. Maka mudah-mudahan pemimpin sekarang ni dan pemimpin yang akan datang, mudah-mudahan dapat kawal ekonomi ni dengan cara yang baik. Maka bila Nabi SAW, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bila nak berhadapan dengan musibah-musibah ni semua? Macam mana kita nak berhadapan?" Rasulullah kata, "Apa persiapan kamu?" Dia jawab, "Hubbullah wa hubba rasulih." Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Menunjukkan bila kita cinta kepada Allah, kita akan buat apa yang Allah Ta'ala nasihatkan. Itu Quran. Dan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan ayat-ayat Quran. Cinta kepada Rasul maksudnya kita dengar nasihat Rasul dan kita buat apa yang Rasulullah suruh dibuat. Maka bila kita hidup dalam cinta Allah dan cinta Rasul, ikut yang apa Allah Ta'ala suruh, apa yang Rasulullah suruh, maka perjalanan hidup kita ni walaupun sakit tetap ada pahalanya. Walaupun bermasalah, walaupun tekanan, tetap ada je punya penawar je. Maka itu dikatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul ada kepentingan. Kepentingannya apa? Sebab disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah. Bila disuruh oleh Rasulullah, apa je punya sebabnya? Sebab bila kita berhadapan dengan perjalanan kehidupan yang berbagai-bagai musibah ataupun berbagai-bagai ujian kita tak nampak, maka kita boleh berhadapan dengan kekuatan cinta Allah dan cinta Rasul. Maka kita akan ada kekuatan untuk berhadapan dengan berbagai-bagai masalah, dan berbagai-bagai masalah tu akan ada penyelesaian. Dan walau apa jenis masalah sekalipun, ada je punya jalan-jalan penyelesaian. Walaupun tak nampak penyelesaian, kita akan dibekalkan dengan kesabaran, ketabahan, redha, dan buat benda yang sepatut buat, benda yang baik-baik, supaya sampai masanya kita dapat jalan keluar. Itu yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat je dan hadis-hadis Nabi SAW. Sabar wajib. Sabar bukan hukumnya sunat. Redha hukumnya bukan sunat, hukumnya wajib. Buat kerja-kerja yang diredai oleh Allah bukan hukumnya sunat, hukumnya wajib. Itu tanda orang yang beriman, itu tanda orang yang bertakwa, itu tanda orang Islam. Nabi SAW pun berhadapan dengan lebih dahsyat musibah yang kita kena. Nabi SAW berhadapan dengan musibah-musibah yang dahsyat. Permulaan Nabi SAW dapat wahyu. Apa orang kata pada dia? Orang kata dia gila, orang kata dia sakit, orang kata dia mengapu, orang kata dia sesat, orang kata dia suka melagakan orang. Berbagai-bagai orang fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu-wahyu ni turun pada Nabi sedikit demi sedikit. Tiba-tiba wahyu ni tak turun. Bila tak turun, Nabi kat Mekah ni mengejek Nabi. Ada tak ayat baru? Nabi diam. Ada tak ayat baru? Nabi diam. Ada tak malaikat Jibril tu datang kat kamu? Nabi diam. Sampai ramai-ramai macam tu, sampailah terdetik dalam hati Nabi, adakah Allah Ta'ala tak suka pada aku, ataupun adakah Allah Ta'ala jauh pada aku, ataupun Allah Ta'ala berbagai-bagai. Nabi manusia, berbagai-bagai perasaan. Maka wahyu tu lama tak turun. Maka lama tak turun, orang dah mengejek Nabi. Sekarang ni kamu dah tak dapat, Allah Ta'ala tak suka kat kamu, orang dah mula mengejek. Dan perasaan Nabi dah mula jadi tak tuhala. Maka turunlah surah Asy-Syarh, nak menjelaskan, nak menenangkan, nak melapangkan dada Nabi Muhammad SAW dari tuhuman-tuhuman dan sangkaan-sangkaan. Nabi Muhammad SAW pun jadi jiwa macam kita. Nabi ada nafsu, Nabi pun ada hawa. Hawanya apa? Suka kepada benda-benda yang melihat perempuan. Maka Nabi suka pada perempuan, anak dia perempuan dan isteri perempuan.
Itu fitrah bagi lelaki. Nabi pun ada hawa, Nabi pun ada nafsu, tetapi Nabi dapat kawal dengan cara yang baik. Dan Nabi juga ada musuh-musuh daripada berbentuk makhluk, musuh-musuh yang ada di bumi. Dan Nabi juga ada serangan daripada iblis dan syaitan. Dan Nabi dapat mengatasi. Walaupun Nabi dapat mengatasi, tetap je terombang-ambing sebab bisikan-bisikan daripada syaitan yang datang pada Nabi. Bila bisikan tu datang pada Nabi, menyebabkan Nabi SAW tak dapat tahu jawapannya apa, sebab wahyu tak turun lagi. Maka Nabi berhadapan dengan sakit dalaman je. Adakah betul tak dapat? Maka jiwa je menyempit, dada menyempit, sesak nafas. Betul kata betul orang kata ni. Allah Ta'ala pasal tu Nabi hadap. Kalau kita kata kita ada perasaan yang kemurungan, perasaan yang orang kita rasa semua orang tak suka kita perasaan macam tu, sebenarnya ada tak Nabi berhadapan perasaan macam tu? Nabi ada. Nabi pun berhadapan dengan perasaan yang macam tu. Sebab itulah turunnya ayat ni kepada apa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ni juga untuk pakai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya bila kita rasa kesusahan dalam kehidupan, kena ingat balik, ada tak fasa-fasa dalam kehidupan kita ni Allah Ta'ala bagi pertolongan? Ada tak fasa-fasa dalam kehidupan ni Allah Ta'ala bagi rezeki? Ada tak fasa-fasa dalam kehidupan kita ni sebelum ni? Ada. Bila ada, maka sabar ya. Maka akan datang adalah perancangan-perancangan baik untuk bagi diri kamu. Maka dalam keadaan sempit ni, jangan lupa, bila kita berjalan sempit, ada masuk sempit, ibarat macam kita balik kampung, ibarat macam kita berjalan masuk kat tol besar, kawasan tol ni jalannya lebih kurang ada 7, ada 8, ada 11 jalan masuk. Bila nak keluar pada tol tu, jalan tu biaya pada 10, 7 jadi 3, jadi 1, sempit balik. Bila sempit balik tu jam. Memang semua orang akan jam, sebab yang seorang ni laju, yang seorang ni lambat, yang seorang ni bagi jalan. Yang bagi jalan ni tak ramai. Yang orang yang tak apalah je masuk kan, biar kita bagi jalan kat je supaya jalan. Yang orang bagi jalan tak ramai. Orang yang nak masuk-masuk ni ramai. Nak cepat pun ramai. Yang jenis ramai. Maka jalan tu menjadi sempit. Bila jalan sempit, ada yang tekan horn. Tapi orang Malaysia ni tak, jarang tekan horn bila dah masuk jalan sempit. Dia jarang, sebab dia dah faham. Itu tanda orang Melayu ni, orang Malaysia ni baik-baik. Maka bila kita nampak macam ni, kita buat tak kisah. Kita tunggu kan, kita buat dalam keadaan kebiasaan. Kita tunggu sampai jalan kita sampai dah menuju pada jalan yang kita nak. Bila sampai pada jalan kita nak, lapang balik jalan tu. Jalan tu lapang balik. Sampai rumah lapang balik. Nak parking balik. Tak ada jam kat situ dah. Maka dalam kehidupan kita sama juga. Perjalanan akan datang. Perjalanan yang lepas, kita ada mulai masa yang sempit. Masa yang dalam keadaan hati yang sempit. Jiwa yang tak nampak jalan keluar. Ya, ada. Lepas tu bila nampak jalan keluar, Allah, dah marah orang dah. Orang nampak jalan keluar, kita dah mengamuk dah. Kita dah macam-macam yang kita buat. Tetapi lah, tak ada guna kita marah. Kita pun fikir, marah tak ada guna marah. Kita nak marah tak ada guna, sebab lepas tu ada jalan keluar. Maka benda ni pengalaman bagi orang yang hidup lebih panjang, lebih banyak pengalamannya. Maka perjalanan kita yang masih kecil tak nampak lagi jalan. Ya. Sebab apa? Kita buat yang kita nak buat. Ada waktu kita kena marah, ada waktu kita tak kena marah, ada waktu orang suka kat kita, ada waktu mak ayah suka kat kita, ada waktu mak ayah puji kita, ada waktu mak ayah buat tak kisah, ada waktu mak ayah sokong kita, ada waktu mak ayah marah kita. Itu perjalanan-perjalanan dalam penghidupan. Waktu kita tengah kecil ni, mak ayah marah kita, perhati kita. Ada waktu ketika mak ayah dah tak ada dah. Dia dah tak ada dah. Kita kena jalankan kehidupan kita, dan kita pula ada anak-anak. Kita pula ada cucu. Orang yang dah ada cucu, orang yang dah ada anak, macam-macam perjalanan penghidupannya. Dia dah banyak belajar, dia dah banyak tahu. Dah banyak tahu dalam perjalanan. Maka surah ni dibekalkan pada kita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama menerima. Surah ini mempunyai hubungannya rapat dengan surah sebelumnya, sehingga ada diriwayatkan dari Taus dan Umar bin Abdul Aziz, itu Sayyidina Umar, dan mengatakan kedua-kedua surah ini merupakan sebuah surah, sebab kedua perawi ini ada membaca pada rakaat pertama.
Dua buah surah tersebut sekaligus tanpa memisahkan di antara keduanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi yang sudah mutawatir, iaitu sambungan daripada surah, adalah dua buah surah ini. Keduanya saling berhubung maknanya, kerana masing-masing ada menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang patut disyukuri. Maksudnya surah Duha dengan surah Al-Insyirah ni dia hampir sama, kan? Dia hampir sama je punya maksudnya, tetapi Al-Insyirah ni lebih jelas. Maka maksud dalam surah Alam Nashrah ni, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mulakan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan untukmu akan dadamu wahai Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Adakah tidak turunnya surah ini untuk melapangkan dada kamu? Akan adanya maklumat-maklumat untuk melapangkan dada kamu. Alam nashrah laka sadrak. Adakah tidak Allah Ta'ala nak menerangkan dada bagi kamu? Kamu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa-siapa nak menggunakan ayat ni untuk nak melapangkan dada, nak melapangkan pemikirannya, nak melapangkan perjalanan penghidupannya. Maka dalam surah ni Alam Nashrah ni, kalau kita baca, ramai yang beramal dengan surah Alam Nashrah ni. Maka bila je beramal banyak, je lupa ada surah-surah lain yang suruh kita bersabar. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Kamu kena sabar kejap. Kita baca Alam Nashrah, tak jalan-jalan keluar juga. Memang tak nampak jalan keluar, sebab benda tu belum sampai masa lagi. Surah Alam Nashrah ni dia hanya melapangkan dada. Maknanya kita bersangka baik dengan Allah. Kejap lagi ada jalan keluar. Kejap lagi ni bila kejap lagi? Belum, tak tahu kejap macam mana kejap je. Kan? Mungkin kejapnya 1 hari, mungkin kejapnya 1 bulan, mungkin kejapnya 1 tahun, mungkin kejapnya selepas meninggal. Kita tak tahu. Perjalanan ya Allah. Maka dalam nak tunggu perjalanan selepas kita sempit, bila lapangnya, maka nak tunggu lapang tu kena ada sifat sabar. Nak tunggu lapang tu kena ada sifat redha, menunggu bila je nak lapang. Sebab itulah bila ada orang yang baca Alam Nashrah ni, dia bagi tenang sementara. Lepas tu kita dadik balik, bila nak ni? Jangan hirau. Bila tak bila, kita buat mana yang kita mampu buat sahaja. Mana yang kita tak nampak, serah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan-sangkaan baik. Jangan terlampau nak cepat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita makhluk bukan khalik. Kita ni sebagai makhluk, iaitu sebagai ikut ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan yang membuat ketentuan, bukan yang membuat takdir tu. Kita boleh buat mana yang kita mampu. Ada benda yang kita mampu, ada benda yang kita tak mampu. Kita boleh menghafal 1 hari 1 muka. Kadang-kadang kita sakit, kita tak boleh pergi 1 muka, 1 ayat pun tak boleh pergi. Ada setengah orang boleh hafal 1 baris saja, maka dia hanya boleh pergi situ je, maka teruskan 1 baris, 1 baris saja. Ada setengahnya 1 ayat je dia boleh baca, bukan 1 surah kan, 1 ayat. 1 ayat ni mungkin 3 ayat. Kadang-kadang 1 perkataan ni yang dia boleh ingat. 2 perkataan ni tak boleh pergi dah. Itu kemampuan masing-masing. Maka bila kita tengok, kita lihat ada orang boleh hafal 1 muka, kita bengang, kita nak cuba pergi, tak boleh pergi. Macam saya dulu menghafal juga, kan? Menghafal juga. Sabar, ada prasabar, ada syahadah, tapi saya tak sampai syahadah. Bila nak menghafal, bila hafal, sampai tukang dengar sahabat saya ni, dia tak cakap apa dah. Sebab apa? Bila saya hafal surah Yasin, hafal surah Sajadah, hafal surah Mulk, 2 bulan terbaring, tak boleh pergi lah. Terbaring sampai tak cakap apa. Ulang lagi sekali, hafal lagi sekali, dah hafal dalam sebulan, tak sampai sebulan hafal 3 surah, terbaring lagi, sakit lagi. Menunjukkan saya tak boleh pergi cepat. Saya tak boleh paksa diri saya untuk menghafal. Saya kena hafal dengan cara yang santai, kan? Lepas tu kalau nak kata saya menghafal baca surah Yasin berapa kali baca, lebih daripada 1000 untuk nak kasih lekat kat saya, kan?
Kalau orang kata hafal satu muka surat, baca satu muka surat tu dengan 2-3 kali baru nak hafal, sampai 3-7 kali dah rasa letih nak menghafal. Saya beribu beratus kali, masa nak belajar lebih daripada 100 kali, baca berulang-ulang surah yang nak hafal. Dah habis beratus-ratus kali, sampai tasmid dah habis, pingsan pula kan. Dia bukan pingsan, dia sakit. Dia sakit, kita tak larat. Sebab dalam pemikiran saya kuat daripada memikir, daripada menghafal kan. Ada setengah orang dia kuat fikir, dia tak kuat hafazan. Ada setengah kuat hafazan, kuat fikir kan. Macam-macam amalan-amalan untuk nak saya ingat. Tetapi bila dah lama-lama, dah besar, jumpa doktor, doktor kata kamu kena makan satu ubat untuk kuatan. Sebab masa lahir kita punya kekuatan penghafazan tak kuat tak kuat. Rupa-rupanya ada, rupa doktor boleh tahu. Dah cek doktor, masuk MRI dan sebagainya, doktor bagi tahu bahagian otak macam ni, bahagian badan macam ni, bahagian ni macam ni. Orang kita tahu, patutlah masa kecil kita tak boleh paksa tak boleh nak paksa. Rupa-rupanya tiap-tiap manusia ada kelebihan masing-masing. Sebab itulah yang ni cepat hafal, yang ni lambat hafal, yang ni. Dan kawan-kawan saya yang cepat menghafal masa saya belajar, diorang ni tak jadi tu. Diorang tak jadi tu. Yang lambat menghafal tu dah jadi, yang nakal tu yang jadi tu normal kan. Pada zaman saya, yang kita tengok yang nakal-nakal ni, ini yang jadi tu. Yang hafal cepat semua pun tak jadi tu, dia jadi orang lain. Ini semua rezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak tahu, yang kita tak tahu kan. Semua rezeki Allah Taala yang kita tak tahu. Maka kita jangan kecil hati, marah, iri hati terhadap orang yang ada kelebihan daripada kita. Jangan. Masa saya belajar dulu, masa belajar pondok, masa pondok lain, madrasah pondok ni lain cara je. Masa pondok kalau madrasah hafaz Quran cara je lain, kalau masa pondok cara lain. Kalau masuk pondok pula, saya Ustaz Jendrami, Ustaz Hafiz Jendram, masuk ke pondok ni kita kena menghafal apa pula kita kena hafal kitab fiqh kan. Kita kena hafal matan tauhid, matan fiqh, matan tasawuf. 3 kitab kena hafal, jenis kitab-kitab tertentu. Lepas tu nahwu sarah kena hafal juga matannya, matan jumyah kena hafal, matan bina kena hafal. Semua menghafal juga membaca, menghafal kat pondok. Bila menghafal, masa saya kat pondok Jenderau, saya ni di kalangan orang yang suka tidur. Saya pun tak tahu kenapa saya suka tidur. Suka sangat tidur. Tapi malam saya berjaga. Malam saya berjaga. Saya akan baca kitab dan sebagainya. Masa kelas saya jangan tidur. Jangan kelas. Tapi bila balik ni saya tidur. Sampai kawan-kawan saya yang masa sama batch dengan saya masa pondok tak percaya yang saya boleh mengajar. Diorang tak percaya yang saya boleh mengajar. Yang kata masa zaman pondok tu tidur. Semua orang kenal saya tidur. Kenal saya banyak tidur. Bila banyak tidur. Sebab saya ni di kalangan orang yang kalau belajar saya tangkap kuat sangat. Tangkapan saya kuat sangat. Bila tangkap sangat saya letih. Lepas tu saya banyak macam nampak rehat, nampak macam tidur. Lepas saya segar balik, saya mutalaah balik. Mutalaah balik maknanya belajar balik. Maka orang tak tahu, tak sangka. Tok guru saya pun tak sangka. Tapi ada setengah-setengah tok guru tahu. Ada setengah-setengah tok guru tengok saya belajar dengan dia, kata dia panggil saya dan sebagainya, kamu akan datang mengajar. Saya berfikir macam mana nak mengajar. Semua orang kata saya ni saya tidur dan sebagainya. Mengajar, ada setengah tok guru tahu, ada setengah tok guru tak tahu. Bila setengah tok guru dia tengok kamu dah mengajar, dia pun pelik. Macam mana kamu mengajar? Dia fikir dan sebagainya. Ada setengah tok guru dia tahu, masa saya kecil dia tahu saya akan mengajar. Dan cita-cita saya bukan nak mengajar, bukan nak mengajar agama. Cita-cita saya hanya belajar agama kerana nak faham agama. Cita-cita saya nak belajar agama semata-mata nak tahu apa yang Allah Ta'ala nak pada kita, apa yang Rasulullah nak pada kita, kenapa kita perlu pada mazhab, kenapa kita perlu pada ilmu-ilmu tertentu, untuk apa. Bila saya belajar sana sini, orang kata bila nak habis belajar. Dia cakap selagi saya tak faham, saya akan belajar sampai satu tahap nak sambung belajar balik, dia sangkut. Masa itulah saya berhammat untuk mengajar balik. Baru saya faham, rupa-rupanya kita dah terlampau sangat belajar. Orang lain dah kena tahu ilmu-ilmu tertentu yang asal-asal dalam agamanya ramai tak tahu. Maka starting mengajar. Mengajar ni pun dah
tahun ni dah 10 tahun mengajar. Maka kita tak tahu. Dan jangan fikir yang duduk depan ni asalnya tu orang yang Ustaz Azhar Idrus asalnya macam mana, Ustaz Kazan Idras asalnya macam mana, Ustaz Muhaizat yang mengajar orang guru Kelantan, dia sama belajar dengan saya. Masing-masing ada cerita je. Orang tak tahu yang dia ni sampai macam tu. Tapi masa Ustaz Muhaizat, masa saya di Yaman sama belajar dengan dia, memang dia ketua mutalaah, memang dia alim. Memang dia alim. Maka dalam kita pandang semua orang, jangan pandang yang pandai boleh jadi, belum tentu lagi. Jangan pandang yang tak pandai, kita dah pandang diri kita yang tak pandai ni, belum tentu lagi apa yang Allah Ta'ala tentukan dalam kehidupan dia, belum tentu lagi. Yang pandai teruskan pandai, bukan mengatakan yang pandai. Yang tak pandai teruskan belajar. Dan masing-masing ikut mana atas kemampuan masing-masing, sebaik mungkin. Jangan mengalah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan dalam kehidupan kita ada sebabnya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan surah Syarh. Adakah tidak turunkan surah ni untuk melapangkan dada kita dan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huraian ayat ini berbentuk pertanyaan tetapi mengandungi erti ketetapan, iaitu Allah menetapkan benar-benar telah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membuka pintu hatinya untuk menerima hidayat, makrifah, keimanan, pengajaran, pengetahuan kenabian dan kebijaksanaan. Setelah qaul mengatakan dari kecil lagi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilapangkan oleh Allah, iaitu semasa didatangi malaikat Jibril ketika ia bermain-main dengan kanak-kanak lain. Dibelah dadanya dan dikeluarkan jantungnya, kemudian dibersihkan bahagian yang boleh digoda syaitan dalam jantung tersebut, lalu dibasuh dengan air zam-zam dan dimasukkan kembali ke tempatnya. Maka ulama-ulama Mekah dan ulama-ulama Yaman banyak menjelaskan, iaitu kotoran yang ada pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan yang melibatkan dosa. Sebab masa kecil lagi mana ada dosa? Apa yang dibuang dalam dada Nabi? Dibuang iaitu kecintaan yang melampau. Apa kecintaan yang melampau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, inni bu'istu, saya dihidupkan li maqarimil akhlaq, untuk mencantikkan akhlak-akhlak manusia dan jin dan mana-mana makhluk yang lain. Maka Nabi SAW dalam jiwa itu, kalau tak dibuang sepihan dalam hati ni, iaitu bukan semua makhluk yang dia boleh bagi hidayat, bukan semua orang yang dia boleh bebaskan daripada api neraka, bukan semua jin yang dia boleh bebaskan daripada api neraka. Maka dalam keadaan macam tu dikeluarkan segala sifat-sifat yang bukan 100% Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dibuangkan benda itu dalam hati, Nabi tak sanggup untuk berperang. Nabi tak boleh bagi arahan untuk berperang. Apa yang dikeluarkan? Iaitu sifat-sifat yang cinta yang melampaui batas. Kalau tidak, hari-hari Nabi akan berdoa kepada Allah Ta'ala, iblis untuk dapat hidayat. Kalau tak, hari-hari Rasulullah akan berdoa kepada semua orang. Dan Rasulullah tak dapat nak menahan jiwa je, kerana cinta yang luar biasa pada semua makhluk. Kalau semua orang ada yang akan menentukan masuk neraka, maka Allah Ta'ala arahkan malaikat buangkan serpihan-serpihan dalam hati dia, iaitu yang cinta yang melampau kepada makhluk-makhluk lain, dan boleh menerima ada orang yang masuk neraka, boleh menerima ada makhluk-makhluk yang masuk neraka, boleh menerima semua orang yang jahat, sampai boleh melaksanakan syariat, iaitu jalankan peperangan supaya mengontrol orang-orang jahat. Orang jahat ni tak boleh boleh nerima orang munafik. Orang munafik pun Rasulullah boleh berurusan dengan dia. Rasulullah boleh maafkan orang salah, apa lagi iblis, apa lagi syaitan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala suruh buang benda tu. Maka itulah ulama-ulama kata yang dibuang dalam hati Nabi SAW ialah benda-benda yang berkaitan dengan cinta yang melampaui batas. Bukan berkaitan dengan dosa, bukan berkaitan dengan kesilapan. Nabi ada buat silap, Nabi ada buat kesilapan, tetapi kesilapan Nabi tidak melibatkan dosa besar, tidak melibatkan dosa kecil. Kalaulah Nabi Muhammad SAW jantung ni dibuang, nak bersihkan dosa besar, benda yang melibatkan dosa besar kecil, kita semua kena buat macam tu.
Tak adil lah. Nabi dah bersihkan hati je, kita kenalah bersih hati kita juga. Tak adil. Maka hati Nabi je lain. Yang Allah Ta'ala ciptakan lahir kepada Nabi SAW tu, hati cinta je kuat. Cinta yang melampaui batas. Ada yang batas kena diadilkan. Maka bukan melibatkan untuk melakukan dosa. Tak. Kalau kita duk fikir Nabi, hati Nabi pun dibedah. Kita ni tak dibedah langsung, bolehlah buat dosa kan. Lagi-lagi kalau fahaman kita kata dosa yang ada pada Nabi dah dibuang, kita kena dibuang juga. Keluar pula perkataan-perkataan, saya dah berkali-kali buat umrah. Lebih baik daripada orang yang tak buat umrah. Ataupun saya tak pakai tudung, tak membangkan hati tak baik, asalkan saya dah banyak lagi buat umrah. Ni dah salah faham. Dia dah salah faham terhadap agama. Dan kadang-kadang penjelasan-penjelasan kitab pun ada kaul-kaul, ada penjelasan daripada ulama-ulama lain kata tak boleh fahaman yang macam ni. Kalau fahaman macam ni, orang akan boleh teruskan salah faham. Dia kena faham yang Nabi hati itu cinta je melampau, dia kena buang sedikit supaya dapat menjalankan seperti manusia yang lain. Kalau tak dibuang, Nabi tak boleh nak keluar. Dia nangis, dia akan nangis. Dia akan sedih sangat, nangis sangat sebab hati yang terlampau mencintai makhluk. Lepas tu bila hati tu dah dilapangkan, senang kita boleh menerima, senang kita berjalankan kehidupan. Kalau kita sempit pemikiran kita, sempit hati kita, kita akan sesak, kita akan nangis sentiasa. Maka kena dilapangkan. Lepas tu wa wada'na anka wizra, dan kami telah menghilangkan daripadamu akan beban. Dan bila dilapangkan, pemikiran kita dilapangkan, kita akan nampak jalan keluar. Apa maksud dilapangkan? Bila kita pemikiran kita buntu, sempit, kita tak nampak jalan keluar. Bila kita tak nampak jalan keluar, bila kita buntu dan sempit, kita tak nampak jalan keluar. Maka bila kita duduk atas bukit, macam contohnya kita duduk kawasan sini, kita nampak ni je bukit, kita nampak tak benda luar. Cermin tu dah tak nampak luar dah. Kereta banyak kat luar semua, kita tak nampak. Kalau air masuk kat dalam ni, air masuk, kita tak nampak mana tempat nak lagi, sebab semua dah pintu tutup. Tapi kalau kita duduk kat luar, atas, kita nampak mana-mana lubang, mana-mana tempat yang boleh lari. Kita boleh nampak selamat, mana tempat yang tinggi, mana tempat yang rendah, mana tempat yang orang boleh masuk, mana tempat orang yang keluar. Semua kita nampak bila kita dah duduk tempat yang tinggi. Sampai macam mana kamera dia nampak semua orang buat apa. Macam saya nampak sudut sini, lagi-lagi sifat laki-laki. Laki-laki je hanya nampak 90 darjah, sini dengan sini dia nampak. Perempuan lain, perempuan mata je boleh lihat 360 darjah, dia boleh tengok semua. Kadang-kadang kita boleh terlepas tak nampak, mana anak yang hilang mana tak nampak. Isteri boleh nampak, sebab apa? Mata dia boleh nampak semua. Itu beza genetik laki-laki dengan perempuan. Laki hanya boleh nampak 90 darjah. Dan orang ni buat apa, orang ni buat apa, orang ni buat apa, kita tak nampak semua. Hanya kita nampak orang depan mata kita je. Tapi kami sisi nampak semua. Itu beza. Itu dia katakan beza antara orang yang tak nampak dengan orang yang nampak. Orang yang nampak jalan keluar dan orang yang tak nampak jalan keluar. Biasa sama juga dengan orang yang biasa berhadapan dengan masalah. Macam contohnya, ni nak dekat musim haji. Orang macam saya pertama sekali bertugas. Kali pertama saya bertugas untuk bahagian haji. Bila bahagian haji, masa di Arafah tenang. Arafah walaupun susah jalan saya dua kali haji jalan kaki. Sekali bahagian pengurusan tabur haji, iaitu Zahafiz minta semua bahagian petugas terlibat pergi naik bas, sebab dia punya jamaah je dah 5,000 orang. Jamaah 5 orang, dia perlukan petugas yang banyak. Maka tahun yang ketiga saya naik bas. Masa jalan kaki cerita je lain. Kalau naik bas cerita lain. Kalau naik bas ni pergi ke Arafah semua tenang, masalah tak masalah. Macam petugas hari 8 malam Arafah tu, malam 9 kita dah cek semua hotel-hotel. Hotel lebih kurang ada 40 hotel ke berapa hotel.
Satu hotel check, naik, semua masuk bilik, semua masuk bilik dah tengok, dah keluar belum jemaah keluar. Check bilik. Kita fikir, kenapa nak check? Takkan orang tak tahu nak hari Arafah besok. Rupa-rupanya memang ada jemaah yang tak tahu besok tu Arafah. Dia boleh santai kat dalam. Kita bunyi bising, ketuk pintu, kan? Hotel yang keberapa, keempat ke ketujuh tak silap saya. Masuk ke hotel tu, ketuk-ketuk pintu, tengah bising. Kita pun ketuk-ketuk pintu, buka. Cakap kenapa je? Kan? Kita pergi salam. Kenapa? Cakap kenapa? Besok Arafah. Dah siap-siap belum untuk nak pergi Arafah? Cakap ya. Lepas tu saya pun, muka saya budak, saya terpaksa panggil yang lebih tua untuk jelaskan. Panggil kalau baju yang lebih berumur petugas, dia pun cerita. Dia cerita bau je nak lepas pakai baju dan sebagainya nak pergi ke Arafah. Kalau kita tak ketuk pintu tu, ada yang tak lepas. Kalau Zahafiz ni bukan tabur haji. Kalau tabur haji saya rasa berapa ramai duduk kat hotel tak tahu besok Arafah. Berapa ramai. Itu pun saya tak tahu. Sebab petugas tabur haji terlampau kurang, dia tak ramai. Lepas tu ramai tak pengalaman. Pergi. Bila ramai tak pengalaman pergi ni, kita tahulah ada masalah-masalah yang hilang kat Arafah, lainnya hilang kat sana ramai. Macam-macam cerita. Maka bila dalam keadaan ada yang tak tahu dalam bilik dan sebagainya, kita ketuk. Dah ketuk keluar. Bila masuk pergi ke Arafah, bas semua Arafah, semua relax, tak ada masalah, nak doa apa, nak pergi ke Mina. Bila pergi ke Mina, petugas-petugas yang senior, yang lama, tidur. Diorang tidur. Cakap kenapa diorang tidur kan? Asalkan kita kena aturkan, kena 12 sampai kan. Saya berfikir kenapa diorang tidur, petugas-petugas sini tidur. Diorang tidur, banyak tidur. Kita pun pening, kenapa petugas? Yang saya ni mula-mula, saya pun pergi layan jemaah dan sebagainya. Rupa-rupanya, diorang tidur, diorang nakkan spend tidur 3 jam ataupun 4 jam ataupun 5 jam ataupun kurang-kurang 2 jam diorang tidur. Sebab kan diorang tahu bas akan sampai kepada Muzdalifah lebih kurang lambat. Satu bas untuk lebih kurang berapa jemaah? 3,000 jemaah yang duduk kat Muzdalifah tu, bas hanya 2 sahaja yang akan ada, 1 sahaja yang boleh lepas. Diorang tunggu untuk waktu 12 tengah hari nanti. Untuk bas banyak akan datang untuk naikkan semua pergi ke Mina. Saya tunggu daripada pukul 12 malam, pukul 10 malam sampai pukul 12 tengah hari. Saya hanya dapat tidur waktu saya berdiri kat pagar, tidur kejap. Buka mata, terbuka mata sudah. Lepas tu aturkan jemaah untuk naik ke Muzdalifah. Saya tahu kenapa diorang tidur. Dah tidur. Cakap kena tidur Nak fikir kena tidur, jemaah nak atur siapa? Lepas tu dia kata, kamu aturlah. Dia kenakan saya balik. Saya pun atur. Saya pun beraturkan diorang dan sebagainya, tunggu bas. Satu bas 1 jam sampai. Satu bas 1 jam. Kadang-kadang 2 jam sampai jemaah ada yang panggil saya keluar pagar. Mana ketua? Siapa ketua? Siapa nama ketua? Saya lupa lah. Datuk siapa? Dia panggil, mana ketua? Saya pun tengok, cakap ketua pun saya tak tahu bagaimana. Lepas tu dia marah-marah, datang orang ni datang. Lepas tu cakap, haji bayar berapa untuk buat umrah? Saya bayar 50,000, saya bayar 30,000. Saya cakap, yang sebelah tu Raiha, saya cakap tunjuk kat sempat Raiha tu bayar lebih kurang 60,000, 70,000. Duduk tunggu. Diorang pun pergi. Datang lagi orang marah-marah, kenapa? Saya pun tak cakap apa lah. Marah-marah, kita dengar je marah. Dah habis marah, cakap, Haji bayar berapa? Cakap, saya bayar gini. Kalau Haji nak telefon telefonnya, saya boleh bagi. Haji telefon aja. Tapi saya rasa saya pun telefon, bos ni pun tak boleh angkat. Dia takkan angkat. Kalau tuan pun angkat pun tak angkat. Sebab benda tu kita tak tahu. Tak tahu untuk orang yang melaksanakan haji naik bas, memang di Muzdalifah crowded, iaitu jam yang luar biasa. Tapi bagi VVIP ataupun orang biasa, dia tak pergi Muzdalifah, dia bayar dam. Pada Arafah dia terus balik hotel, dia tak pergi dah. Maka banyakkan VVIP dia tak pergi Muzdalifah, dia pergi. Dan ada setengah VVIP melontar pun tak ada melontar, bayar dam. Melontar pun tak. Dah bayarannya 150,000 tak pergi, tak buat pun, tak melontar pun. Saya tahulah siapa yang tak melontar. Kalau tiap-tiap travel agent, kalau tahun ni Andalusia 100 orang lebih untuk melaksanakan haji, tak ramai. Dan saya tahun ni saya nak buat haji, kawan-kawan cakap tak stable lagi, tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Saya ingat nak buat satu bas.
nak pergi untuk buat haji, dah lama tak pergi haji, ingat satu bas, tapi dia orang kata tak stabil lagi, mungkin tahun akan datang baru stabil, keadaan tu stabil sebabkan PKP dan sebagainya, SOP baru dan macam-macam lah dia orang cerita dan sebagainya. Maka sekarang ni ia punya pelaksanaan hajinya lebih luar jangkaan daripada kita, sebab orang-orang yang pergi haji, orang-orang pergi umrah kata ramai, yang sangat-sangat ramai. Walaupun PKP dia punya ramai, lepas tu tak boleh nak tawaf bawah. Hanya orang yang buat umrah saja boleh tawaf bawah. Dan orang yang biasa pergi, orang yang datang umrah, dia boleh tawaf kat bawah 3 kali. Itu dia 3 kali. Umrah 2 kali, umrah kali pertama datang, umrah kali kedua, lepas tu tawaf wada', lepas tu balik. Kalau nak tawaf berkali-kali, atas tu sejam 5 minit. Kalau orang biasa tawaf slow, sejam 5 minit. Kalau biasa santai-santai, sangat-sangat santai, 2 jam tawaf kat bangunan atas. Itu untuk atas. Maka itu musim haji. Maka dan kami telah menghilangkan daripada akan beban. Maka semua orang akan berhadapan dengan berbagai-bagai jenis beban. Dan beban tu dia akan berhadapan dengan beban. Sebab apa? Dia tak tahu jenis apa beban tu. Apa yang dia hadap. Macam contohnya saya pergi ke Muzdalifah, saya tak tahu rupa-rupanya kena handle benda tu, jamnya begitu luar biasa, sampai besok tengah hari, sampai makan sarapan pun tak ada, makan tengah hari pun tak ada, semua tu tak ada, air pun tak dapat kat jemaah. Yang baik ada air tekan, makanan tak dapat, tapi travel-travel lain dapat makanan. Masa tu kita pening kepala, macam mana nak pujuk jemaah, yang lain dapat makanan, yang ni tak dapat makanan. Maka bila kali pertama kita hadap, kali kedua, kali ketiga kita tahu dah, kita standby. Kita cakap dengan jemaah sebelum nak pergi Muzdalifah, roti bawa, saya pakai hela, roti bawa dan sebagainya, gini-gini. Sebab di Muzdalifah kemungkinan akan tunggu sampai tengah hari. Jemaah pun bising, cakap, ustaz takkan sampai tengah hari gini-gini. Saya buat tak peduli. Saya tak peduli je, saya cakap je. Lepas tu dah sampai, saya cakap dan sebagainya, sampai kat diorang balik, saya cakap, baru saya cerita pengalaman saya gini, baru diorang faham. Masa saya tengah cakap dengan semua orang kat kemah-kemah, cakap makanan kena ambil, makanan yang lebih-lebih tu bawa, masuk roti dan sebagainya bawa, sebab kemungkinan sarapan tak ada makanan, kemungkinan makanan hari tak ada. Lepas tu diorang pun cerita kenapa, saya jelas. Makanan tu ada, tetapi takut kereta ataupun van ataupun lori yang nak bawa makanan tu tak boleh masuk, sebab jam yang begitu banyak. Kalau Malaysia, tabung haji Malaysia dengan mana-mana travel yang lain untuk melaksanakan haji, jarang Arafah tak dapat makanan, jarang. Kebanyakannya ada makanan. Tetapi travel ataupun tabung haji ataupun untuk Indonesia, kalau Indonesia hari sampai ke Arafah, sampai ke Muzdalifah tak ada makanan, benda tu biasa. Benda tu biasa. Lepas tu kalau kita ni orang dah biasa, macam contohnya kalau kita tahu kemah tak ada makanan, kita boleh masuk kemah sebelah ambil makanan pergi kat sebelah. Sebab apa? Kita tahu kemah ni ada makanan, mesti ada lebih, kita bagi. Lepas tu kita boleh masuk kemah lain pula ambil. Macam saya kadang-kadang pergi ke kemah Singapura, ambil makanan kat Singapura, bagi kat orang Indonesia ke orang Singapura. Sebab apa? Sebab saya tahu Ustaz Fauzi kenal saya pun kenal Ustaz Fauzi, kita tahu makanannya lebih. Dan saya tak ajak orang tu masuk ke dalam kemah tu, tak. Saya sendiri yang ambil dalam tu, 1 kotak, 2 kotak saya keluar. Saya bawa keluar. Dan Ustaz Fauzi tak cakap banyak, sebab dia tahu saya buat apa. Sebab dia tahu saya buat apa, dan saya bagi tahu. Cakap kalau makanan lebih ni buat apa? Bagilah siapa-siapa nak bagi. Ambil lah, bagi. Itu bagi orang yang dah tahu. Bila dah tahu, senang. Tak tahu, tak senang. Itu yang Allah Ta'ala kata, dan kami akan menghilangkan daripada kamu akan beban kamu. Bila kita tak tahu, kita akan beban. Bila kita tahu, tak akan beban. Nampak jalan keluar, nampak cara untuk menyelesaikan masalah, tak akan ada beban. Tetapi waktu ketika kita tak tahu, adalah macam-macam beban, serabut macam mana ni, marah dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dalam ayat nombor 2. Allazi anqada zuhra, dan memberatkan punggungmu. Bila kita berhadapan dengan masalah, memang kita rasa serabut, kita nak marah, kita tak puas hati, kita bergegar, lagi-lagi ada darah tinggi, memang cepat ia nak marah, memang cepat ia nak marah, Dan insya-Allah
akan datang kita sambung, iaitu huraian daripada 3 ayat tadi. Surah Al-Nashrah ni, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa-siapa yang berhadapan dengan apa jenis musibah, bacalah surah Al-Nashrah ni 101 kali, supaya terangkat musibah-musibah yang kena ataupun nampak jalan keluar supaya boleh berhadapan dengan musibah-musibah. Begitu juga dengan air selusuh. Air selusuh, benda tak tahu ni. Air selusuh. Air selusuh ni apa? Air selusuh ialah air yang dia bagi minum bagi orang yang mengandung. Nak keluarkan bayi itu mudah. Apa yang mereka baca pada air selusuh tu, Al-Nashrah 101 dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kata, siapa yang berhadapan dengan musibah, bacalah surah Al-Nashrah 101 kali. Maka mereka akan baca dalam air 101 kali bagi pada orang yang mengandung, supaya mudah keluar bayi itu daripada tempat yang sempit. Ada pertanyaan? InsyaAllah apa yang kita dengar dapat manfaat, dan apa yang salah dan silap saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalil awwalin, ya akhiril akhirin, ya alim fis sudur. Ya Allah yang mengetahui segala rahsia-rahsia kami, Allah. Ampunilah sekalian dosa besar dan dosa kecil telah kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Ampunilah sekalian dosa besar dan dosa kecil bagi ibu bapa kami, dan rahmatkanlah mereka sentiasa. Ampunilah sekalian dosa besar dan dosa kecil bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat, dan sekalian muslimin dan muslimat. Ya Arhamar Rahimin, rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa, angkat segala laknat, angkat segala bala, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan yang sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar, supaya selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat, dan dapat masuk syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.